Ya, bersama dengan kita ni dua orang tetamu kita yang mulia, Pengiran Siti Amal Jariah binti Pengiran Haji Mat Jenin, perwakilan wanita Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam. Assalamualaikum Pengiran. Selamat datang ke Rampai Pagi. Apa khabar hari ini? Alhamdulillah, sajuk lah. Memang sejuk. Syukur Alhamdulillah. Jangan saja kajar-kajar. Tapi kalau sekali kajar-kajar, penonton akan tahu sebab sejuk. Bukan sebab nervous. Dan bersama dengan Puan juga adalah Yang Mulia Puan Mas Nur Faiza binti Haji Muhammad Zaini, pengerusi Komiti Gender Equity Perwakilan Wanita Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Apa khabar hari ini? Alhamdulillah. Syukur Alhamdulillah. Kita berbesar hati kehadiran dua pegawai sumber yang akan membicarakan mengenai dengan seminar sukan, ya, seminar wanita dalam sukan. Jadi kita akan terus kepada agenda kita ni, ya. Kerana kalau dilihat pun banyak yang ingin kami ajukan soalan kepada bis kita berdua. Untuk pertama, soalan pertama, dapat terus diberikan penerangan mengenai dengan seminar wanita dalam sukan ini. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagilah kepada semua yang berada di studio pagi ini dan juga yang berada di luar sana. Seminar Wanita dalam Sukan 2023 juga dikenali sebagai Women in Sport Seminar 2023 adalah inisiatif utama yang pertama-tama kalinya dijalankan oleh perwakilan wanita di bawah urusan Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam yang selalu dipanggil BDNOC, ya. Dan ia kerjasama dengan Jabatan Belia dan Sukan di Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan melalui Komiti Gender Equity Committee, iaitu saya sendiri sebagai penasihat komiti ini, dan di sebelah saya pula ialah Puan Mas Nur Faiza, iaitu pengerusi Komiti Gender Equity ini. Jadinya berbalik kepada seminar, seminar ini dibukakan penyertaannya kepada ahli-ahli di dalam ahli-ahli dan juga atlet-atlet yang ada di menjadi ahli di dalam Persatuan dan Persekutuan Sukan di negara Brunei Darussalam. Itu ia punya target grup kita ni. Ini juga akan membawa je barangkali sedikit sejarahnya mengapa seminar ini dilakukan pada penghujung tahun 2021. Perwakilan wanita Majlis Olimpik Kebangsaan Brunei Darussalam telah membuat satu survei di mana akan melihat penglibatan wanita kita ni mengambil peranan keindah di dalam persatuan-persatuan dan persekutuan sukan di negara Brunei Darussalam. Itu sebabnya terjadinya seminaran yang mana tujuan asalnya ialah untuk meningkatkan kesedaran orang kita ni, awareness kesedaran kepada wanita yang ada di dalam yang sekarang ni atlet kita ni atau bekas-bekas atlet kita ni untuk mengambil peranan menjadi ahli eksekutif di dalam persatuan dan persekutuan sukan. Bukan pelang pasal apa yang benarnya kita ni perempuan ada naluri ibu. Sebagai seorang ibu, kita ni ada beberapa anak di rumah. Indahkan dari seorang anak kita ni bagi nasi Brunei, anak seorang dibagi nasi sushi. Indahkan kesaksamaan itu sebagai seorang ibu akan kita ni pastikan di sana. Jadinya wanita kita ni percaya akan memberikan kesaksamaan untuk membangun sukan di negara Brunei Darussalam. Ini penting. Sama kedua, sebagai seorang ibu, saya ni jadikan diri saya sendiri contoh. Indahkan kita ni membiarkan anak kita ni tidur pukul 10 malam, pukul 11 malam. Ada satu masa mesti semua tidur. Katanya itu ketegasan seorang ibu penting dalam karang kita ni melakar hala tuju ke mana pembangunan sukan kita ni. Ia bukan hanya berfokus kepada menaikkan wanita saja, indah. Mensaksamakan lelaki dan perempuan. Indah cukup lelaki, kita naikkan lelaki, atlet lelaki. Indah cukup perempuan, kita naikkan atlet perempuan ini. Supaya kita ni saksama. Jadi tujuannya adalah untuk meningkatkan kesedaran mengenai dengan penglibatan para wanita di dalam bidang kesukanan di negara Brunei Darussalam. InsyaAllah untuk menuju ke arah kesaksamaan. Dan selain itu juga seperti yang diterangkan oleh Yang Mulia Pengiran, kenapa wanita itu kita ni cuba untuk tarik minat diorang supaya sama ada diorang tu masih atlet ataupun mantelan atlet kebangsaan negara kita ni. Melalui pengalaman diorang tu, saya percaya apabila mereka ini dilantik sebagai salah seorang urus tadbir dan juga eksekutif dalam persatuan ini, ia boleh akan diorang menambah nilai lagi. Betul. Alhamdulillah. Baik, mungkin dalam hal ini juga sebenarnya
seminar ini bila diadakan? Di mana? InsyaAllah seminar ini akan diadakan pada minggu hadapan, iaitu pada 21 hari bulan November ni, InsyaAllah hari Selasa, dan hari keduanya ialah pada hari Rabu 22 hari bulan November 2023. Ia akan diadakan di Stadium Negara Hassan Al-Bolkiah, dan alhamdulillah setakat ini kami telah menerima sebanyak 50 orang penyertaan. Ia bukan saja daripada Persatuan Persekutuan Sukan, malahan kami juga menerima daripada Majlis Sukan yang ada di negara Brunei Darussalam, dan juga daripada Jabatan Belia dan Sukan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ya, akan berlangsung pada hari Rabu, hari Selasa 21 hari bulan November dan juga hari Rabu 22 hari bulan November. Jadi pastinya ada tujuannya yang tertentu, dan setiap seminar ini pasti ada topik dan juga tema yang telah pun disediakan. Jadi boleh ditanyakan kepada Puan Mas Nur Faizal mengenai dengan tema dan topik utama bagi seminar wanita dalam sukan ini. Alhamdulillah, I think merujuk kepada kesaksamaan yang Puan Amal tadi bincangkan. I think tema seminar pada tahun ini akan membincangkan ke arah ekosistem kesaksamaan jantina di sukan Brunei. So dalam Englishnya adalah towards a gender balance ecosystem in Brunei sports. So selaras dengan tema ini sebanyak 6 tajuk yang akan dibentangkan. So pertama bertajuk Where We Are Now. Ucap pertama ataupun keynote address ini adalah sebagai pembuka tirai bagi seminar ini. Dan sabda disampaikan oleh Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Pemaiswara Pengiran Muda Haji Sufri Bolkiah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sadul Hairuddin selaku Presiden Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam, yang mana akan di sini kita akan memfokuskan pendapatan data yang dibuat oleh perwakilan wanita di persatuan ataupun persekutuan sukan pada 2021. Diikuti pula dengan perbincangan panel yang bertajuk Way Forward for Women in Sports, Overcoming Challenges and Barriers. So dalam perbincangan ini insya-Allah kita akan memfokuskan cabaran yang dihadapi dalam penyertaan sukan ataupun pelibatan dalam peranan pentadbiran sukan. So dari perspektif atlet ataupun urus takbir sukan. Seterusnya pula diikuti dengan perbincangan tajuk yang ketiga iaitu Career Pathway in Sports. So penceramah akan membahaskan mengenai plan pembangunan atlet jangka panjang ataupun long term athlete development plan model, di mana ia akan juga membincangkan kehidupan selepas penyertaan dalam sukan walaupun sebagai atlet. So we don't stop there, mungkin ada as nilai tambahan atlet sebagai urus takbir persatuan. Berikutan masih hari pertama juga kita ni akan membincangkan seterusnya keynote yang keempat iaitu Prevention of Competition Manipulation. Dalam topik ini insya-Allah kami akan pembentangan ini merangkumi pengkongsian maklumat mengenai manipulasi yang telah terjadi dalam bidang sukan dan cara-cara untuk menghindar ataupun mencegah. Okay. So sesi hari kedua dimulakan pula dengan perbincangan panel lagi sekali mengenai sports as a tool for innovation. Alright, dan topik ini akan membincangkan pelbagai kaedah terutama dalam keusahawan sukan sebagai cara hidup sihat dan pengkongsian perjalanan mencuburi bidang ini. Okay, insyaAllah tajuk seterusnya juga akan memfokuskan women in a decision making role. Okay, kita akan membariskan panel-panel yang memimpin persatuan-persatuan ataupun urus takbir sukan, di mana ia akan membahaskan peranan kepimpinan sukan
wanita dalam membuat keputusan, terutama dalam organisasi sukan. Jadi selama 2 hari ada 6 pembentangan kertas kerja insya-Allah. Dan dari segi bahasa penghantar akan menggunakan bahasa Inggeris keseluruhan atau bagaimana? InsyaAllah tadi ia akan ada campur lah tu. InsyaAllah menggunakan English juga. Sebabnya peserta-peserta seminar ini pun bukannya dari bukannya dari Ketani saja sebenarnya, ada juga orang yang berbahasa bukan Melayu, jadinya mesti juga dicampur bahasa tu insyaAllah. Untuk memudahkan. Bagi mudahkan. Jadi 6 topik ni yang akan disampaikan. Ingin diketahui juga siapa antara penceramah utama dan kepakaran mereka dalam bidang tersebut. Okey. Selain daripada Duli Yang Teramat Mulia Perdana Seri Baginda Matahari sendiri sebagai penceramah utama, pembentangan yang lain juga akan disampaikan oleh barisan-barisan panel yang berpengalaman dalam sains sukan dan pentadbiran sukan, digabungkan dengan atlet-atlet negara yang pernah meraih kejayaan, insya-Allah. Untuk tambahan lagi I think setiap pembentangan ini mempunyai kepakaran masing-masing dan ada membawa perspektif unik yang selaras dengan tema seminar ini. So insyaAllah para panel juga akan mengkongsikan idea yang menarik dan kreatif lah. InsyaAllah juga lagipun kita ni juga membariskan mereka adalah kalangan atlet atau bekas atlet yang mempunyai profil pencapaian yang amat Tani banggakan sebagai rakyat Brunei. So jadi sumber inspirasi lah untuk generasi muda masa ni. Seperti Puan Umi Kalthum merupakan atlet pertama yang memenangi pingat emas untuk sukan dalam acara silat. So dan sekarang memegang jawatan sebagai pengarah di salah sebuah kementerian di Brunei. Di jabatan. Di jabatan. So mungkin ini this type of inspiration we want sebenarnya to get more women more girls into sports, and then as Puan Amal bincangkan tadi, kalau kesaksamaan yang kita ni kita ni harapkan insya-Allah. Baik Ini juga untuk mengumpulkan Sarina atlet-atlet sukan dan mereka yang menceburi dalam bidang sukan ini bukan saja untuk mengetahui mengenai dengan topik dan tema tersebut, tetapi untuk berjumpa dan bercambah minda, berkongsi sama antara caranya bagaimana untuk meningkatkan kesedaran mengenai pelibatan wanita ini dan juga bagaimana caranya untuk meraih kesamaan tersebut. Baik, saya percaya ini merupakan antara seminar dan pertemuan yang julung kali diadakan di kalangan atlet sukan ataupun mereka yang punya pengalaman dalam bidang kesukanan melibatkan kalangan wanita. Saya percaya ini juga antara platform ataupun wadah yang akan digunakan untuk mendapatkan satu resolusi. Jadi apa harapan BIS kita daripada hasil yang diperoleh daripada seminar ini? Bagaimana? Adalah diharapkan daripada seminar ini sekarang bukannya selepas hari kedua tu sekarang habis dia seminarannya, habis dia discussion atau indah. Diharapkan kita ni kan mencari satu platform ni sekarang, platform ni yang mana dapat kita ni menarik lebih ramai penglibatan wanita sekarang di dalam eksekutif, peranan eksekutif di Persatuan Persekutuan Sukanan ni. Sebab kita ni adapun sebabnya seminar ini dijalankan, kita ni kan membangunkan sukan kita ni lagi. Dan kedua, kiranya semasa seminar ini sekarang ia ada perkongsian. Perkongsian ini penting. Seminar ini perasaan saya ialah salah satu jenis majlis ilmu. Kita ni bercampur-campur idea. Sekiranya di dalam persatuan saya, ini masalah besar. Tetapi rupanya semasa dikongsikan, masalah ini adalah masalah rutin di persatuan lain dan mereka ada way forward mereka tersendiri dan barangan ini boleh dikongsikan. Dan saya percaya perkara beginian bukan saja dapat karang berkontak karang dorang lepasan ni macam mana kamu membuat barangannya macam mana kita ni tak penting ia seminar ni insyaallah ia
Ia sebabnya ada orang bertanya tu sekarang, kenapa sedikit saja penyertaan tahunannya? Sebab tahunan ini kami kecilkan dulu jumlah persatuan itu kepada 30 persatuan, tetapi sukan ini yang digariskan di bawah sukan Olimpiknya sedikit dulu sebab kami kan belajar tahun ini. Daripada jumlah sedikit, macam mana sekarang insya-Allah di masa hadapan mana tahu kita ni kan buat besar sedikit, tapi kita ni sudah belajar daripada kekurangan-kekurangan kita ni. Jadinya samalah juga dengan seminarannya. Sekarang dorang sudah share idea tu. Idea ni penting. Kami mendengar membuat satu sekarang bukan resolution lah, sesuatu program atau pembentukan sesuatu garis panduan yang akan membantu Ketani, negara Ketani dalam penyediaan atau mereview sesuatu dasar wanita dalam sukan ini, insya-Allah. Ya, orang mengikut kesesuaian relevansi standard negara kita ni lah. Sebab sudah terbukti sudah negara kita ni tadi kita ni mention Puan Umi sebagai salah seorang yang kira wanita pertama mendapat medal emas. Tapi juga untuk men-share baru-baru ini di Sukan Asia. Kita ni Asia ni Sukan Asia lebih tinggi daripada SEA Games sebenarnya. Dan negara Brunei Darussalam, belum saya menekankan atlet kita ni, negara Brunei Darussalam mampu bersaing dengan negara-negara lain dan mampu mendapat pingat. Pingat kita ni ialah perak tinggi tu perak tu dan gangsa. Jadinya yang kita ni fightkan selama-lama ni wanita-wanita ni mampu menaikkan nama negara di bahagian sukan kita ni. Jangan kita ni cakap dan payah masuk sukan ada jua apa-apa. It has proof. Wanita kita ni, atlet kita ni mampu. Jadinya ia ni kesaksamaan. Kita ni sudah nampak atlet wanita mampu. Jadinya sekarang kita ni juga akan menaikkan standard supaya atlet lelaki kita ni pun mampu meraih pingat di dalam acara-acara sukan yang berprestij tinggi ni, insya-Allah, dan mengharumkan lagi nama negara Brunei Darussalam. Pastinya bukan saja untuk bercambah minda tetapi menaikkan motivasi. Kerana saya pun yang bukan seorang atlet terasa termotivasi. Bersemangat kita ni bersemangat terus rasanya. Kerana melalui pertemuan ini akan ada satu dasar diwujudkan, insya-Allah. Dan ini bukan hanya orang pertama dan terakhir, pasti akan ada susulan-susulan pertemuan untuk orang kita ni menghalusi sebelum ianya dipayukan. Saya begitu tertarik ini Puan mengenai dengan salah satu tema yang akan dibawakan mengenai dengan sport as a tool for innovation. Sukan sebagai satu inovasi. Jadi mungkin boleh diketahui sedikit mengenai dengan strategi atau inovasi yang akan diterokai secara ringkas. Lebih kurang 2 minit. Kita ada 2 minit. Save the best for last. Make to attend the session itself. But insyaAllah dalam sports as a tool for innovation itu akan menggariskan kaedah macam mana how sebagai seorang usahawan yang berbakat boleh menggunakan sukan as a way of life. So ini like for example sebagai contoh macam mana nak menghulurkan perkhidmatan fitness training atau menggunakan digital AI untuk memantau tahap kesihatan ataupun prestasi sukan para atlet. So itulah strategi yang inovatif and to make it satu lebih efektif dan accessible. Jadi penggunaan teknologi sebagai kaedah untuk memantapkan sukan, pemudah cara dan juga untuk penilaian prestasi para atlet ni. Baik, apapun terima kasih kita ucapkan, jujur kasih Miran dan juga terima kasih kepada Puan Mas Nur Faiza ruang dan juga masa diberikan bersama kami di Rampai Pagi menerangkan lebih lanjut mengenai dengan seminar wanita dalam sukan. Kami pun ikut bersemangat ni Han Majulah sukan untuk negara. Kesamaan gender dalam acara sukanannya tu bukan hanya kita ni ingin melihat pencapaian itu dicapai oleh golongan lelaki, tapi begitu juga wanita negara Brunei Darussalam. Terima kasih kita ucapkan sekali lagi dan insyaAllah kita akan bersua lagi. Kita doakan juga supaya seminar wanita dalam sukan ini akan berjalan dengan lancar dan akan mencapai objektif yang telah pun ditetapkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.